Okey. Kita akan mula pada pukul 8 pagi tepat. Okey. Buka buku teks kepada muka surat 185. Okey. Jadi sekarang sudah pukul 8 pagi. Okey, selamat datang kepada PTPR Sains kali ke-16. Kita telah jumpa secara dalam alam maya ini, Google Meet ini, kali ke-16 sudah. Jadi, kepada sesiapa yang baru masuk, kamu buka kepada muka surat 185. Okey. Hari ini kita akan tengok kepada bab 6, topik yang ketiga, iaitu sebatian. Okey, jadi kalau kamu lihat dekat sini, sebatian. Sebatian dengan campuran yang kamu telah belajar pada hari Isnin yang lalu, dua-dua itu ada berkaitan. Apa berkaitan? Dia merupakan dua ciri-ciri bahan-bahan tu bergabung. Dia bergabung dalam dua cara. Satu adalah campuran. Satu lagi adalah sebatian. Okay, kepada yang baru masuk, muka surat 185. Okay, kita lihat kepada sini terus. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okay, dia bercampur secara kimia. Jadi, bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, magma, politena dan air tuling. Itu semua adalah sebatian. Kalau cikgu nak tanya kamu, adakah air garam itu adalah sebatian ke campuran? Kalau air garam tu dia adalah campuran. Kenapa? Walaupun garam dia adalah sebatian, air dia adalah sebatian, tapi sekarang tajuk utama itu, watak utama yang cikgu tanya itu adalah air campur dengan garam. Air garam tu dia campur, mereka dua boleh diasingkan. Mereka dua hanya bercampur secara fizikal dan mereka belum gabung lagi. Ya, walaupun dalam air itu kita boleh rasanya garam dia kan, tapi dia belum gabung. Dia belum gabung. Itu adalah bahagian yang kamu perlu perhatikan. Okay? Itu adalah bahagian yang kamu perlu perhatikan. Ada perbezaan semua ini ya. Ada perbezaan semua ini. Okay? Lepas tu kita lihat dalam eksplorasi sains, karat merupakan contoh sebatian yang terbentuk daripada tindak balas kimia antara besi dengan oksigen secara kimia. Jadi apabila karat yang terbentuk kan, yang terbentuk pada tempat yang besi ni kan, biasanya kita tak panggil dia besi lagi. Kita panggil dia adalah ferrum oksida. Ferrum oksida. Okay, jadi dia adalah sesuatu benda yang baru.
Dia adalah sesuatu benda yang baru dan dia bukan lagi sama seperti besi dan dia pun tak sama seperti oksigen. Itu adalah perbezaan dia. Jadi kamu kena ingat, campuran yang kita telah belajar pada hari Isnin yang lalu ialah campur secara fizikal. Dia campur secara fizikal. Dan sepertian yang kita belajar hari ini, dia adalah campur secara kimia. Campur secara kimia. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, permainan blok dibuat daripada politena, iaitu gabungan karbon dengan hidrogen. Karbon dengan hidrogen. Air tuling terdiri daripada gabungan hidrogen dengan oksigen. Hidrogen dengan oksigen. Jubing dibuat daripada magma, iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Jadi kalsium, karbon dan oksigen dia gabung ni, sebenarnya dia adalah gabung secara kimia. Dia akan membentuk satu benda yang baharu. Dia akan membentuk satu benda yang baharu. Okay? Iaitu dipanggil sebagai magma. Okay? Jadi ini adalah bahagian yang kamu perlu tahu. Okay? Dan kamu perlu ingat. Okay? Ada perbezaan daripada segi campuran dengan sepatian. Okay? Jadi kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Okay. Bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk suatu sepatian? Kalau kita tengok di sini, magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum bertindak baras dengan oksigen membentuk logam oksida. Magnesium tambah oksigen, magnesium oksida. Aluminium tambah oksigen, aluminium oksida. Zinc tambah dengan oksigen, zinc oksida. Besi tambah dengan oksigen, besi oksida. Kuprum tambah dengan oksigen, kuprum oksida. Jadi kita di sini kita boleh nampak terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sepatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Unsur-unsur tersebut disebut sebagai logam alkali. Antara contoh logam alkali adalah lithium, natrium dengan kalium. Jadi apabila lithium tambah dengan air, dia akan jadi lithium hidroksida tambah dengan gas oksigen. Apa yang berlaku sebenarnya dekat sini adalah air ini yang dia telah mengalami penguraian. Dia telah mengalami penguraian. Jadi macam mana penguraian ini berlaku? Kamu kena ingat air ini adalah H2O. H2O. Jadi dekat sini cara dekat sini dia adalah dia menguraikan air ini kepada ada hidroksida dengan hidrogen. Dan seperti yang cikgu tulis dekat sini lah. Dia H2O. Sorry dekat sini cikgu tidak dapat tuliskan dia. Cikgu tidak dapat tulis dua itu dekat atas. Dia adalah H2O. Jadi dekat di sini dia adalah hidrooksida. Jadi adalah OH. Lepas tu dekat sini dia adalah hidrogen sahaja. Jadi murid-murid dekat sini OH ini dengan lithium ini, OH ini yang menjadikan air itu
menjadi alkali. OH ni yang menjadikan alkali. Jadi that's why kenapa dia katakan unsur logam ni dia campur dengan air ni, dia akan menghasilkan, dia akan bersifat alkali. Jadi lithium hidroksida ini dia bersifat alkali. Sama seperti natrium hidroksida dengan kalium hidroksida. OH ini adalah yang bersifat, cikgu tulis dekat sini jugalah. Dia OH ini, okay. Lepas tu dia bersifat alkali. Okey. Jadi OH ni yang dia bersifat alkali. Yang sekarang ni kamu hanya belajar dia secara briefly lah, kasar lah. Kalau kamu nak tahu dia dengan lebih detail kan, kamu kena belajar sampai Form 4, kamu masuk ke aliran sains. Baru kamu akan belajar perkara ini dengan lebih detail lagi. Okay? Jadi dekat sini kita lihat sebut besi dan sebut sulfur pula membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Besi sulfida. Sebenarnya jarang orang kalau orang saintis kan, mereka tidak sebut besi. Mereka sebut besi ini adalah perum. Mereka sebutnya sebagai perum. Aku tulislah. Dia adalah perum. Okay? Dalam nama sains lah, besi adalah perum. Okay? Bila dia campur dengan sulfur, dia akan membentuk besi sulfida. Jadi murid-murid, untuk yang pertama, 2, 3 dengan yang atas ini, semua ini ada 9 tindak balas. Cikgu harap kamu boleh ingatkan dia macam mana kamu tulis hasil dia. Campur dengan oksigen, belakang dia ada oksida. Apabila dia campur dengan air, dia akan menghasilkan hidroksida dengan hidrogen. Kalau untuk yang besi campur dengan sulfur, dia adalah besi sulfida. Kamu boleh nampaklah ada dah dekat belakang tu. Okay? Itu ciri-ciri dia lah. Okay. Lepas tu, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Sebelum tu, cikgu bagi kamu tengok sini lah. Ini adalah menjalankan aktiviti pemanasan logam dan bukan logam untuk menghasilkan sepatian dengan cara panas. Sebut sulfur campur dengan sebut besi. Dia nak jadikan dia sebagai besi sulfida. Jadi kita lihat macam mana. Okay. Ini adalah cara dia menjalankan aktiviti dan memang seperti apa yang cikgu beritahu, kalau kita dapat balik sekolah, cikgu memang nak bawa kamu pergi makmal. Tengok macam mana dia gabung secara kimia. Jadi kita lihat terus kepada sini. Selepas menjalankan aktiviti 6.11, anda dapat melihat bahawa logam dan bukan logam membentuk sepatian apabila dipanaskan bersama. Dan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Jisim campuran sebelum dan selepas tu dia mesti sama. Dia tidak berubah. Dia mesti sama dan dia tidak berubah. Fenomena ini sentiasa berlaku dalam kehidupan harian kita. Semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sepatian akibat daripada tindak balas kimia yang berlaku.
kecuali emas, perak dan platinum. Emas, perak dan platinum ini dia susah mengalami tindak balas. That's why kenapa emas, perak, platinum ni dia sangat mahal. Dia tidak dapat dioksidakan. Kamu lihat emas lah yang ada dalam ahli keluarga anda, ataupun parent kamu, kalau kamu ada pakai apa itu? Kamu akan ada pakai alatan perak kan, kalau macam perempuan telinga itu, semua ini dia tidak akan dioksidakan ataupun dia tidak akan menjadi sebatian. Dia tidak akan bentuk sebatian. Okay? Jadi tadi kita telah tahu tentang cara macam mana jadikan dia sebatian adalah menggunakan panas. Salah satu cara dia lah. Sekarang kita belajar tentang kaedah pengasingan sebatian. Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabung secara kimia. Apabila macam air kan, dapat kita asingkan dia hidrogen dengan oksigen secara fizikal kan? Macam kupaskan dia ataupun kita ceraikan dia, tidak dapat murid. Jadi ini adalah keistimewaan dekat sebatian. Sebatian ini dia tidak dapat diasingkan secara fizikal. Kena ingat, fizikal adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang kita boleh mereraikan dia. Macam apa? Macam besi yang sudah berkarat kan. Adakah karat itu kita boleh buat macam mana supaya dia akan jadi balik besi dengan oksigen kan? Tidak dapat murid. Jadi ini adalah satu perkara yang kita boleh nampak. Kita tidak dapat buat macam tu. Jadi ada apa cara yang kita boleh gunakan? Kalau kita lihat dalam buku teks kamu, dalam muka surat sekarang 187, di sini kita boleh lihat kaedah pengasingan sebatian. Ini adalah satu pengasingan yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Kerana dia sangat membantu manusia mengeksplorkan galaksi kita. Kita lihat. Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Ini adalah sangat penting. Dia tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal. Kaedah fizikal apa yang kita telah belajar? Yang hari itu kan kita ada penurasan, kita ada banyak kan? Kita ada penapisan, semua itu adalah kaedah fizikal. Okay? Jadi oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Apakah proses elektrolisis? Jadi ini adalah sangat penting. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Mari kita lihat cara oksigen dan hidrogen diasingkan daripada sebatian air melalui proses elektrolisis seperti di Raja 6.29. Jadi kita lihat di sini. Okay. Jadi kita lihat ini adalah cara dia. Seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu. Kalau kita balik sekolah, cikgu pun nak bawa kamu lihat ini dalam Mau Sains. Ini adalah cara kita boleh menghasilkan oksigen dengan hidrogen dengan air. Okay, kalau kita lihat di sini, air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen.
secara kimia. Jadi air ni, kalau kamu lihat dekat sini, dunia kita sini, banyak air kan? Wah, macam mana dia gabung dari dulu? Ya, memang kita dalam dunia ini, bumi ini, dia sudah wujud dalam galaksi ini sudah lebih daripada beberapa bilion juta tahun. Jadi air ini adalah hasil gabungan unsur hidrogen dengan oksigen secara kimia begitu lama sudah. That's why begitu banyak lah. Berapa umur kita sekarang ni. That's why ini sudah lama wujud. Kenapa? Kerana dia sudah lama telah digabung. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis. Dia perlu melalui proses yang dipanggil sebagai elektrolisis. Okay? Inilah elektrolisis. Okay, Raja 6.29 menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif, katok. Ini negatif. Okay, ingat macam mana kita lihat simbol bagi sel kering ni. Yang pendek ini adalah negatif. Yang panjang ini adalah positif. Kamu ingat Okay, dan oksigen terhasil di elektrod positif. Elektrod positif. Hidrogen. H2O kan? Dua hidrogen bersama dengan satu oksigen kan? That's why kamu akan nampak lah apabila hasilnya hidrogen, kamu akan nampak dia lebih banyak satu kali ganda daripada oksigen. That's why kenapa kalau kamu lihat ahli saintis dia katakan asal dia boleh dapat cari air dekat planet Mars kan, manusia boleh hidup dekat sana. Kenapa? Kerana kalau sesuatu tempat ada air, dia mesti ada apa? Dia mesti ada oksigen yang manusia perlukan. Okay, jadi kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Apakah maksud perubahan fizik dan perubahan kimia? Jadi kita telitikan dia dekat sini. Berbeza antara perubahan fizik dan kimia. Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu. Dia tidak menghasilkan bahan baharu. Contohnya peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pentidihan. Sesuatu benda yang kita boleh nampak dengan mata kita. Kita boleh rasai dia biasanya. Perubahan kimia membentuk bahan baharu berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Macam oksigen dengan hidrogen bila gabung dia jadi air. Adakah kita panggil dia oksigen, hidrogen oksigen? Tidak. Walaupun kita panggil dia H2O kan. Okay. Contoh pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Ini adalah perubahan kimia. Jadi murid-murid dalam alam sains ni kamu kena biasakan diri mengenali semua istilah-istilah ini ya. Lepas tu kita lihat, bolehkah anda membandingkan dan membezakan perubahan fizik dengan perubahan kimia berlaku dalam pembentukan sepatian? Kita lihat gambar raja ini. Okay, perubahan fizik, perubahan kimia. Jadi kalau kita lihat dekat sini, perubahan fizik yang kimia yang sama adalah berlaku kepada jiring. Okay, ingat, semua benda di sekeliling kita adalah jiring, termasuk diri kita. Okay, lepas tu satu lagi yang sama adalah perubahan tenaga berlaku.
Perubahan tenaga berlaku. Kalau hanya perubahan fizik, dia tidak membentuk bahan baharu. Sifat bahan dan hasil adalah sama. Komposisi kimia bahan dan hasilnya adalah sama. Memerlukan tenaga yang sedikit. Tapi apabila perubahan kimia, dia akan membentuk bahan baharu. Sifat bahan dan hasilnya akan berbeza. Komposisi kimia bahan dan hasil adalah berbeza. Dan dia memerlukan tenaga yang banyak. Jadi ini yang kita boleh nampak dekat bahagian ini. Okey. Jadi kita lihat lagi ke muka surat yang seterusnya, 189. Perbezaan antara campuran dengan sepatian. Di sini kita belajar. Setelah mempelajari campuran dan sepatian, dapatkah anda membezakan campuran dan sepatian? Jadual yang di bawah ini merumuskan perbezaan dia. Okey. Pembentukan bahan baharu. Bagi campuran, tidak. Bagi sepatian, ya. Ikatan kimia terbentuk. Bagi campuran, tidak. Bagi sepatian, ya. Kaedah pengasingan, kalau untuk campuran, kaedah fizikal. Kalau untuk sepatian, kaedah kimia. Okey. Sifat bahan baharu berbanding dengan sifat asal. Untuk campuran, tiada perbezaan. Tapi untuk sepatian, ada perbezaan. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh nampak perbezaan antara campuran dengan sepatian. Jadi, inilah kita sampai dalam buku teks kita sudah habis untuk hari ini. Okey, kita sudah habis dalam buku teks untuk hari ini. Jadi sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku kerja anda. Hari ini kerja dalam buku kerja kamu ada 3 muka surat. Daripada muka surat 87 hingga 89. Jangan risau, cikgu akan bimbing kamu menjawabnya. Okey, cikgu akan bimbing kamu menjawabnya. Okey. Jadi kita dekat sini kita akan nampak ada 2 eksperimen inquiry lah. Seperti apa yang kamu telah nampak dalam buku teks tadi. Okey, yang pertamanya adalah tindak baras antara logam dengan bukan logam. Okey. Jadi kita boleh nampaklah macam antara magnesium dengan oksigen dekat sini. Jadi apa yang dibuat? Pegang sejalur pita magnesium dengan pengepit dan panaskan dengan nyalaan penentu Bausen. Perhatikan perubahan berlaku. Jadi pemerhatian magnesium terbakar dengan api putih berkilau. Okay. Magnesium terbakar dengan api putih berkilauan. Okay. Ini adalah jawapan dia. Okay, lepas tu perbincangan. Pertama, kenal pasti logam dan bukan logam dalam aktiviti ini. Logam dekat sini adalah magnesium. Adalah magnesium. Okay, bukan logam dekat sini adalah oksigen. Tapi kenapa dalam eksperimen ini kamu tak nampak dia kata oksigen? Kenapa? Kerana dalam udara ada oksigen. Dalam udara ada oksigen. Okey, lepas tu yang soalan nombor 2. Apakah
yang berlaku semasa pembakaran magnesium dalam udara. Magnesium bertindak balas. Dia akan bertindak balas. Dengan apa? Dengan oksigen. Dengan oksigen. Okey? Dengan oksigen. Namakan sepatian yang terhasil. Tadi kita sudah belajar dalam buku teks kan? Magnesium magnesium oksida. Okey, tuliskan satu persamaan perkataan untuk mewakili tindak balas yang berlaku. Magnesium campur dengan oksigen, dia akan jadi magnesium magnesium oksida. Dia akan menjadi magnesium oksida. Okey, lepas tu jika aktiviti diulang dengan menggantikan magnesium dengan aluminium, tuliskan satu persamaan perkataan untuk menunjukkan tindak balas berlaku. Aluminium campur dengan oksigen, dia akan jadi aluminium oksida lah. Aluminium oksida. Jadi kesimpulannya, magnesium logam bertindak balas dengan oksigen. Oksigen adalah bukan logam untuk membentuk magnesium oksida. Magnesium oksida. Jadi kita tulis lagi lah magnesium. Lepas tu dia campur dengan oksigen. Dia akan menjadi magnesium. Dia akan jadi magnesium oksida. Jadi inilah untuk jawapan dalam muka surat 87. Kita lihat muka surat sebelah. 88. Sepatian dan kaedah pengasingan dia. Jadi ini adalah aktiviti. Jika 4.8 gram magnesium bertindak balas dengan 3.2 gram klorin, hitung jisim magnesium klorida yang terbentuk dalam petak yang diberi. Berikan sebab kepada jawapan anda. Tadi kita telah belajar apabila dia berlaku bertindak balas tu, adakah jisimnya akan berubah? Tidak kan? Jadi jisim dekat sini adalah 4.8 gram tambah dengan 3.2 gram. Jadi adalah 8.0 gram. Jadi murid-murid, ini adalah satu perkara yang sangat penting cikgu kena ingatkan kamu apabila kamu tulis jawapan nombor. Jawapan nombor ataupun jawapan bentuk matematik dalam sains ni, ada sesuatu perkara yang kamu mesti ambil perhatian. Kalau soalan sini dia ada 1 titik perpuluhan kan, walaupun jawapan ini hanya 8 gram, tapi kerana di sini dia ada 1 perpuluhan, jadi dalam jawapan kita juga kena bagi dia satu tempat perpuluhan, iaitu 8.0 gram. Walaupun jawapannya memang adalah 8 gram. Tapi dalam sains, ini adalah cara kita tulis. Jadi, tadi di sini dia kata apakah sebabnya? What is the reason? Jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Diabadikan dekat sini maksudnya adalah dia adalah bergabung, diabadikan.
Okey. Lepas tu kita lihat lagi soalan yang kedua. Raja di bawah menunjukkan satu campuran serbuk besi dan serbuk sulfur yang dipanaskan dalam satu mangkuk pija untuk membentuk suatu sepatian. Okay? Jadi dekat sini dia macam mana dia membentukkan satu sepatian. Okay? Tulis satu persamaan perkataan yang mewakili tindak balas yang berlaku. Jadi di sini kita kena tulis besi. Okay, lepas tu di sini adalah sulfur. Sulfur. Okay, lepas tu hasil gabungan dia adalah besi, tidak. Sama seperti yang telah belajar dalam buku teks tadi kan. Okay. Lepas tu kita lihat kepada soalan ketiga. Raja di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengasingkan suatu sepatian. Tuliskan bahan-bahan yang terbentuk dalam petak yang disediakan. Kemudian namakan proses yang berlaku. Okey. Jadi di sini kita lihat dulu. Dalam sini adalah kuprum korida. Jadi ini adalah positif. Dekat positif, gas coring akan terbentuk. Okay. Gas coring. Macam tadi kan, H2O kan, oksigen dekat belakang tu, selalunya dia dekat belakang tu dia akan bentuk pada positif. Yang dekat tepang tu dia akan bentuk pada negatif sini. Jadi yang dekat sini, yang terbentuk dekat B ni adalah kuprum. Kuprum adalah dalam bentuk pejal. Dia adalah dalam bentuk pejal. Jadi that's why dia bentuk dekat luar sini lah. Dia bentuk dekat luar sini. Okay. Jadi ini adalah dia kuprum, coring. Okay. Coring ini adalah gas lah, dalam bentuk gas. Dan C, proses elektrolisis. Proses elektrolisis adalah proses pengasingan unsur-unsur dalam suatu sepatian dengan menggunakan arus elektrik. Okay. Kita lihat muka surat yang terakhir. Okay. Perubahan fizik dan kimia serta campuran dan sepatian. Jadi adakah ini sama seperti tadi? Sama seperti ini kan? Jadi untuk bahagian soalan satu ini cikgu tidak terangkan lah. Cikgu tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Kerana dia sama seperti dalam buku teks. Okay? Dalam buku teks kamu muka surat 189. Dalam buku teks kamu muka surat 189. Okay? Jadi kita terus lihat kepada E. Okay? Perubahan fizik dalam perubahan yang mengubah apa? Rupa sesuatu bahan dan melibatkan. Dia tidak melibatkan. Okay? Dia tidak melibatkan pembentukan bahan baharu. Okay? Perubahan fizik, dia hanya mengubah rupa saja. Dan dia tidak melibatkan pembentukan bahan baharu. Perubahan kimia adalah perubahan yang melibatkan tindak balas kimia
yang menghasilkan bahan baharu. Okay? Lepas tu kita lihat soalan yang kedua. Okay? Tadi ini kan perubahan kan. Okay? Jadi perubahan ni, sorry ya. Yang perubahan ini, kamu adalah rujuk kepada ini ya. Sorry. Muka surat 188. Nah, kamu rujuk kepada ini. Kamu rujuk ini. Okay? Soalan 1, kamu rujuk ini. Soalan 2, baru kamu rujuk ini. Okay? Soalan 2 ini, soalan 1 rujuk yang muka surat 188. Soalan 2 itu kamu baru rujuk muka surat 189. Okay? Jadi untuk soalan 2 ini, cikgu pun tinggalkan kamu buat sendirilah kerana kamu boleh cari dia dalam buku teks. Jadi, dekat akhir ini cikgu ada sikit nasihat kepada semua murid. Okay, jadi kita sudah sampai habis bab 6 sini. Jadi cikgu harap bagi sesiapa yang masih belum lagi siap kerja selama ini, sila siapkan secepat mungkin, ambil gambar dan send kepada cikgu. Dan bagi sesiapa antara kamu telah lupa mana satu kerja kamu belum hantar, jangan risau. Dalam esok ataupun Sabtu ataupun Ahad ini, cikgu akan bagi senarai dalam grup. Cikgu akan bagi senarai nama dalam grup. Okay, kamu just senang saja kamu lihat. Asal kamu nampak ada petak merah itu adalah kamu belum hantar kerja. Asal kamu ada nampak petak merah itu adalah bermaksudnya kamu belum hantar kerja rumah kamu. Okay, kalau kamu nampak huruf tu, G itu adalah yang sesiapa yang ada Google Meet dengan cikgu lah. K itu adalah yang hantar kerja. Okay, jadi ingat, kehadiran cikgu dalam sains ni adalah berdasarkan hantar kerja, bukan hadir Google Meet. Sesiapa yang ada hantar kerja, cikgu baru akan bagi dia hadir. Okay, kenapa? Kerana cikgu nampak kerja dalam sains yang cikgu bagi selama ini bukannya sangat susah. Kenapa? Kerana cikgu pun ada bagi jawapan kan. Asal kamu dapat join cikgu dalam Google Meet, ataupun kalau tidak dapat dalam Google Meet, kamu boleh tengok dalam YouTube yang cikgu unlock. Kamu memang dapat jawab soalan. Kamu memang ada jawapan untuk tulis. Jadi cikgu harap kamu sesiapa nanti yang cikgu telah postkan nama yang kerja yang belum hantar itu, kamu lihat balik kepada YouTube yang cikgu pernah bagi. Okay, kalau dapat sempat itu, cikgu juga akan bagi satu list rumusan kerja selama ini bercampur tambah dengan YouTube lah. YouTube yang cikgu bagi selama ini. Jadi cikgu harap cikgu masih akan terima kerja-kerja yang kamu belum hantar. Okay, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa masalah, soalan yang nak tanya dengan cikgu? Okay, kalau tidak ada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Esok adalah cuti, selamat bercuti. Bagi sesiapa yang sudah siap kerja, legalah, tak ada masalah. Bagi sesiapa yang belum lagi habis kerja itu, dalam cuti ini, kerjakan dia balik. Kenapa? Kerana cikgu rasanya lepas cuti sekolah, kita masih lagi PTPR macam ini. Jadi cikgu harap kamu cuba buat kerja dan cuba belajar sendiri. Okay? Kalau sudah lupa, masih boleh tengok YouTube yang cikgu telah bagi selama ini. Kamu boleh baca kembali, kamu boleh tengok kembali, belajar kembali. Jadi kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Bye-bye.
Sama-sama. Bye. Bye.